hari ni saya ditinggalkan, esoknya arwah abah saya meninggal. Dah tak siapa nak call saya. Dia orang yang sentiasa call saya. Dek, kat mana? Tak balik ke? Dek, macam mana? Lagu okey? Adik, abah bangga dengan kau. Selama saya hidup, saya menantikan ayat itu daripada keluar daripada mulut dia. Sebab arwah abah saya tak pernah puji saya tau. Anda kembali bersama saya, Sudirman Muhammad Tahir dan Confession Bilik Gelap. Dan episod kali ini saya datangkan lagi seorang tetamu yang namanya kian dikenali di social media juga dengan lagunya Terang Malam. Ini dia Mal Hamka. Hai, Assalamualaikum bang. Apa khabar Mal? Baik, Alhamdulillah. Abang baik? Okay. Alhamdulillah. Saya melihat Mal di social media saja. Oh ya, terima kasih. Ini pertama kali saya berjumpa. Macam ni lah orang dia. Malu-malu orang dia. Ya, malu-malu sikit. Tapi taklah, okey je. Mal, bila lagu Terang Malam kan, semakin menjadi pilihan orang untuk dengar, untuk jadikan music background mereka dalam video-video. Macam mana Mal? Perjuangan sebagai penyanyi baru yang saya rasa macam nak mencari tempat ni agak payah kan? Betul. Sebenarnya nak ikutkan, saya dah dalam industri ni dah 5 tahun sebenarnya. So sebelum saya ada group, sampailah sekarang saya membuat haluan sebagai Mal Hamka. So bila keluarnya lagu Terang Malam dan saya cuba untuk buat konten macam tu dan dapat sambutan orang ramai, saya rasa happy sangat-sangat sebenarnya. Sebab saya memang tak pernah menjangkakan apa-apa sebenarnya. Cuma setiap lagu yang keluar, macam lagu Terang Malam tu dah ada, saya cuma nak kongsikan dekat pendengar-pendengar kat luar sana yang lagu ni ada macam tu. Dan saya ingat lagi sebelum munculnya lagu Terang Malam, Mal suka buat video, kalau anda kalau korang tahu lagu ni, korang memang legend kan. Dan Mal memang mengetahui lagu-lagu yang di awal 70-an, 80-an, 90-an. Sebab saya terdedah dengan muzik daripada saya kecil lagi. Sebab arwah abah saya, dia memang seorang yang suka menyanyi. Dan daripada kecil lagi memang dekat rumah memang dah ada karaoke set. Kita orang karaoke ramai kat rumah. So saya memang mendengar lagu daripada kecil lah. Lagu-lagu legend yang saya buat tu lebih kepada zaman-zaman sekolah, saya punya lagu favourite. So memang sukalah dengar lagu sebenarnya. Memang kejaya sebagai penyanyi direstui oleh keluarga. Itulah sebenarnya apa yang jadi kat saya hari ni pun atas keluarga lah. Sebab arwah abah dia memang suka menyanyi, macam saya cakap tadi. Dia masa di zaman remaja dia memang mengimpikan kejayaan itu. Tapi mungkin bukan rezeki dia masa tu. Bila dia dapat tahu anak dia di jalan ini, dia seorang yang sangat-sangat support. Family saya tak pernah meragui apa yang saya nak buat. Dia cuma selalu memberikan semangat lah. Macam kadang ada juga saya cakap rasa macam tak nak buat kerja lain lah. Tapi mereka yang memberikan support tu. Dia kata tak apa, buat je, sabar, nanti adalah tu. Kalau tak ada kata-kata tu, mungkin dah tak terus. Mungkin saya akan, yelah, sebab kadang-kadang kita tak tahu sejauh mana kan perjalanan ni. Kita tak nampak lagi. Sebab saya pun bukan berasal daripada keluarga yang senang. Dan saya seorang anak lelaki yang last. So saya rasa macam saya kena do something untuk keluarga kan. Tapi bila perjalanan tu macam tak berapa nampak, saya rasa macam sampai bila kan. Tapi disebabkan support daripada keluarga saya tu yang membuatkan saya kuat lah. Dan saya terus buat apa yang saya minat. Apa yang membuatkan Mal pada mulanya mungkin agak kecewa untuk tidak meneruskan cita-cita ini? Sebab saya memang minat menyanyi daripada zaman sekolah lagi. Zaman sekolah memang saya dah aktif nyanyi. Sampailah satu tahap di habis sekolah, saya pernah try audition AF. Sampai saya rasa memang subuh-subuh dah keluar nak pergi audition kan. Satu tahap tu rezeki tu belum sampai kan. Saya rasa macam maybe bukan untuk aku lah benda ni. So saya try macam-macam kerja. Semua kerja saya pernah buat. Sampai satu tahap tu saya dilamar lah oleh satu syarikat rakaman. Dan jalan tu saya rasa macam ada. After saya dah
ada dalam satu label tu, mungkin timing lah tak berapa sesuai. Seminggu selepas tu COVID. So bila COVID, banyak perkara yang tak dapat nak buat lah. Betul. Seperti yang dirancang. Mungkin plannya untuk lebih ke depan, untuk exposure kan. Tapi bila terjadinya COVID tu kan, banyak benda yang tak boleh nak buat. Tergendala. Sebab masa tu pun TikTok tak berapa TikTok tak berapa famous macam sekarang. Saya pun ada juga main TikTok masa PKP kan. Tapi dia tak terlalu membantu macam sekarang lah. Itulah, dia lebih kepada macam kita tak nampak. Sebab bila COVID kita tak ada income. Betul. Kita nak survive kan. So itulah membuatkan saya rasa macam mana aku nak buat. Itulah saya rasa macam saya cakap dengan family, macam mana lah nak teruskan ke apa yang saya buat ni. Tapi family kata buat je. Sebab lagipun saya minat benda ni. So saya buat je lah, saya teruskan je. So ketika mana, yelah macam Mal kata, awak cuba banyak kerja kan, yang memang mungkin tak kena pada jiwa Mal. Saya pernah kerja telemarketing. Saya sebenarnya seorang yang dulu saya seorang yang sangat-sangat pemalu. Nak dengar saya cakap sangat-sangat susah. Tapi bila satu tahap tu, saya rasa saya dah tak ada pilihan lain. Saya tak boleh nak kata tidak. Sebab kalau saya kata tak, saya tak boleh nak buat apa-apa. Betul. Pun. Kadang-kadang saya cuba cabar diri saya, cakap aku dah tak ada option dah. Kalau aku tak buat ni, memang aku tak boleh. Saya kerja telemarketing yang saya kena cakap dengan orang hari-hari. Selesaikan masalah orang. Kita mencuba bercakap hari-hari. Kadang saya rasa macam, mula-mula saya rasa macam aku tak boleh buat benda ni. Tapi saya cabarlah benda tu. Memang ikutkan benda tu tak kena dengan jiwa saya. Tapi pekerjaan tu mengajar saya. Lebih sikit sebanyak confident untuk bercakap dengan orang. Macam tu lah. Yelah, kalau tak kerja pula tak ada income. Betul. Sebab itulah saya macam tak apa, kita buat je. Apa yang ada mesti ada baik dia. Saya just buat je. Saya ikut je jalan yang saya dah ada. Tapi Mal beruntung sebab dapat sokongan family. Itulah, betul. Saya bersyukur sebenarnya. Sebab family saya tak pernah meletakkan anak dia nak menjadi apa. Apa yang saya minat, diorang support je. Tapi ada ketika rasa kecewa tak Mal bila mana, ialah of course macam Mal kata, Mal anak lelaki yang terakhir kan. Betul. Nak membahagiakan keluarga, nak kalau boleh nak berikan mereka macam mana orang lain berikan pada keluarga, tetapi tak dapat kan. Betul. Saya pun adalah sedikit sebanyak ada perasaan terkilan lah sebenarnya. Tapi betul lah, saya tak boleh nak putar balik masa kan. Cuma sebab saya boleh dikatakan baru sahaja kehilangan arwah abah saya. Yang ada sekarang cuma mama saya. So mungkin di saat arwah abah saya ada, saya tak dapat memberikan apa yang saya nak bagi dekat dia. Itu yang agak terkilan lah sebenarnya. Dan saya pun tak boleh nak patah balik masa tu. Cuma sekarang yang saya ada adalah mama saya. Dan saya fokus apa yang saya boleh bagi dekat mama saya akan bagi sepenuhnya dekat dia sahaja. Dan apa yang saya buat, niat saya cuma untuk membahagiakan dia. Dan sekarang, arwah ayah pun tak sempat untuk melihat Mal sekarang ini yang ialah itulah sebenarnya dia melihat perjalanan Mal Hamka. Dia macam mana, sebelum arwah abah saya meninggal, saya ada dapat masuk satu reality show TV3. Seminggu sebelum first week competition tu, arwah abah saya meninggal. Saya ada cakap dengan producer masa tu, saya rasa macam saya tak boleh nak buat lah benda ni. Sebab saya punya mental tak prepare langsung. Saya rasa macam saya kosong. Saya rasa memang saya tak boleh buat. Sampai satu tahap, saya tak boleh nak, saya sejenis yang saya tak akan buat keputusan saya sendiri. Saya akan minta pendapat mungkin kawan saya, keluarga saya. Satu hari tu saya berbincang dengan mama saya. Saya cakap, "Ma, adik tak boleh buat lah, Ma. Adik saya tak kuat lah, Ma, nak buat." Lepas tu mama saya cakap, "Jangan, ini yang abah nak." So
So saya rasa macam aduh, memang tak ready kan, sebab benda tu baru Yelah, lagi baru. seminggu kan. Otak kita rasa macam Kosong. Saya rasa tak boleh nak fikir macam mana nak buat kan, macam mana. Tapi bila mama dah cakap macam tu, saya rasa macam okey lah, tak apalah, mungkin ni yang dia nak, saya just buat apa yang dia nak. Sebab dia, arwah abah saya, dia sejenis yang depan saya dia macam tak kisah atau pasal saya. Tapi bila dia dah tak ada, dia meninggal, dia cakap, oh anak aku nanti masuk dekat TV ni, rancangan ni, nanti kau tengok tau. So saya rasa macam, oh, dia sebenarnya seorang anak yang, dia seorang bapa yang bangga. Walaupun anak dia baru dapat masuk, belum champion lagi kan, dia dah macam war-warkan benda tu. So bila dapat tahun tu, saya rasa macam okay, aku buat je lah benda ni. Saya buat lah. Dan benda itu yang awak akan rindukan, Mal. Betul sebenarnya. Betul. Rindu. Nasihat dia kan. Sebab saya membesar, saya memang melihat figura seorang bapa yang macam tu. Saya membesar, saya boleh katakan alas manja. Mana pun saya ikut je abah saya tu. Tapi bila dia dah tak ada tu, dia ada satu rasa yang dah tak siapa nak call saya. Dia orang yang sentiasa call saya. Dek kat mana, tak balik ke? Dek macam mana, lagu okey? Dek macam ni. Sebab mama saya seorang yang tak, mama saya tak macam tu. Mama saya faham anak dia mungkin busy. Macam saya dengan mama saya yang akan call dia. Macam arwah abah saya, dia akan call saya. Kat mana, tak balik ke? Macam ni lagu, macam ni show tadi, macam ni okey ke? So bila dah tak ada benda tu, kita rasa macam kita dah tak ada support tu lah sebenarnya. Dan apa yang Mal buat hari ni pun untuk nak meneruskan impian dia. Boleh dikatakan macam tu lah sebenarnya. Sebab saya tahu family parents mana yang tak nak anak dia berjaya. Betul. Kan. Dan saya rasa inilah benda yang mungkin saya boleh sedikit sebanyak menebus balik apa yang saya rasa saya tak dapat buat, saya buat untuk mama saya. Dan bila Mal melalui satu fasa ketika ini kan, yang daripada mungkin orang tak kenal Mal Hamka, now orang dah kenal Mal Hamka di social media, daripada social media berkembang ke dunia yang nyata di luar, kan, rasa macam mana dah Mal? Saya sebenarnya sangat-sangat bersyukur sebenarnya. Saya sangat-sangat happy sebab mungkin orang melihat saya yang sekarang, tapi mereka tak tahu perjalanan saya. Mungkin saya dah lalui macam-macam benda. Betul. Tapi saya sangat-sangat happy lah sebab ada juga yang masih menyokong saya daripada dulu sampai sekarang. Saya sangat-sangat appreciate, sangat-sangat support yang diorang berikan kat saya. Saya happy lah sebenarnya. Dan ramai juga peminat-peminat baru kan. Itulah, alhamdulillah. Saya macam saya cakap, saya lebih kepada, saya suka proses, saya suka belajar. Sebab masa saya baru dalam industri pun saya memang zero, saya tak ada experience apa-apa. So saya menganggap perjalanan saya itu adalah pembelajaran untuk saya lah sebenarnya. Susah tak Mal nak berada dalam industri ni sebenarnya? Dia macam mana, dia tak boleh nak kata susah sebab saya faham tak semua yang kita nak hari ni kita akan dapat terus hari ni. Betul. Dia kena proses. Saya macam saya cakap, saya suka proses, saya suka belajar satu persatu. Walaupun lambat Mal Ya, saya okey dengan benda tu. Walaupun Sebab lambat, walaupun susah, walaupun perlu melalui banyak benda kan. Sebab kalau contoh bila saya dah melalui benda-benda ni, one day kalau rezeki Allah tu nak bagi kat saya berada di satu level yang atas, saya akan, oh dulu aku macam ni lah, aku betapa susahnya aku untuk berada di tahap yang tinggi, aku melalui banyak-banyak benda. So kita akan berterima kasih dengan perjalanan tu, membuatkan kita rasa macam, oh aku dah lalui benda-benda ni semua. Itulah sebenarnya, sebab tu saya suka proses lah. Sepanjang dia Mal tinggal bersama keluarga? Saya seorang yang suka explore. Family saya berasal dari Negeri Sembilan. Saya membesar di Negeri Sembilan. Saya habis je sekolah, saya terus bekerja di Kuala Lumpur. Berdikari. Berdikari. So ketika mana awak tidak ada contoh pendapatan, awak diam ataupun family juga menjadi tempat? Sebab saya memang habis SPM, saya dah terus bekerja. Saya kerja retail, saya kerja. So di ketika itu
saya masih ada arwah abah kan. So sedikit sebanyak dia akan boleh membantu kan juga. So dulu saya ada kerja lain dan adalah family yang membantu saya kalau dalam keadaan sesak tu kan. Adalah yang tolong. So ke depan ini apa lagi planning Mal selain daripada mungkin lagu Terang Malam saya kira dah menjadi syuilan orang kan? Alhamdulillah. Apa lagi perancangannya Mal? Okay, so perancangan saya mungkin akan keluarkan lebih banyak lagu. Mungkinlah saya planning dalam tahun ni saya akan lebih banyakkan lagu lah untuk pendengar-pendengar lain. Pendengar semua dengar genre Mal yang lain. Tapi targetnya sekarang memang masih di social media juga. Adakah itu lebih mudah untuk Mal mendapat crowd dia? Sebab untuk permulaan bagi saya, untuk saya bagi orang kenal saya, platform media sosial adalah benda yang tepat. Sebab nowadays orang 24 hours dengan phone. Betul. Kan, TikTok dan sebagainya. Sebab bagi saya TikTok memang membantu juga sedikit sebanyak kan. Tapi kalau nak ikutkan, adalah orang kata impian yang besar dari segi lagu, nak juga lagu masuk dekat AJL ke mana-mana tempat yang besar. Tapi for now just focus on release lagu lah. Lagu banyak-banyak. Tulis sendiri lagu? Upcoming, yes. So lagu macam mana? Mungkin genre yang saya dah try bermacam genre. Cuma yang bergenre ballad ni, yang macam Terang Malam ni, baru saya mencuba. So saya mungkin akan buat lebih lagu genre macam tu, yang menyentuh perasaan. bila orang kita lebih suka kan. Sebab kadang-kadang saya tak tahulah kenapa hati saya sebenarnya dekat dengan lagu-lagu macam tu. Sebab tak tahulah, saya tak sedih pun, tapi saya suka dengan lagu-lagu sedih. Saya pun tak faham. Belum pernah ada experience dilukakan ke? Kalau nak kata experience dilukakan, saya dah mengalami benda yang sangat teruk sebenarnya. Pernah lah lalui benda tu yang bagi saya dekat paling rendah sekali lah, lowest lah. Saya pernah mengalami situasi tu lah. Perhubungan. Jadi apa? Saya pernah dulu dalam perhubungan. Saya dalam 2 tahun. So hari ni saya ditinggalkan, esoknya arwah abah saya meninggal. Masa tu saya tak tahu nak rasa apa. Time tu saya rasa macam okay, kehidupan apa ni. Saya doubt masa tu. Saya macam apa nak jadi kat aku ni. Saya memang rasa macam kosong. Tapi rasa sedih tu lebih kepada pemergian ayah lah. Sebab ayah takkan boleh diganti. Start tu lah saya rasa macam okay, tak apalah, saya malas nak fikir benda-benda yang macam ni kan. Saya just fokus sekarang memang family je. Sebab tu je yang ada. Sebab family saya tak besar. Saya ada 3 orang adik-beradik, 2 orang kakak, seorang dah kahwin, tinggal, dan saya seorang. So family saya sangat-sangat kecil. So saya memang fokus kat family saya je. Yelah, cinta boleh datang dan pergi. Betul. Boleh dicari. Betul. Keluarga tak boleh. Betul. Tapi tu lah, nak mencari tu memakan masa kan. Akan susah juga. Betul. Tapi kadang-kadang kita mencuba kan. Tapi selebihnya jodoh tu kita kena terimalah kalau jodoh tu datang awal-awal lah. Kita nak mencari sangat. Kadang kalau kita nak cari, kita jumpa takut juga tersalah kan. juga. Tersalah jumpa kan. Kalau kita macam aku nak carilah, aku sunyi lah. Tak nak kan. Tak nak jadi macam kita tersalah jumpa orang. Kalau boleh jumpa orang tu biar betul dan serius lah. Mal, mungkin untuk di hujung-hujung ni kan, kalau lah arwah ayah ada di sini, di depan Amal sekarang, okay. Apa yang Amal nak bercerita pada dia, nak cakap pada dia? Saya bagi peluang. Macam mana nak cakap? Saya just nak tahu yang saya just nak dia tahu yang saya cuba buat dia bangga dengan saya. Selama saya hidup, saya menantikan ayat itu daripada keluar daripada mulut dia, yang
adik abah bangga dengan kau. Saya menunggu yang tu. Walaupun saya tahu dia proud dengan saya, tapi saya memang, sebab arwah abah saya tak pernah puji saya tau. So saya nak dengar, saya sangat nak dengar dia cakap dia bangga dengan saya, apa yang saya buat. Bukan in terms of apa yang saya buat sekarang, ataupun dia bangga dengan apa diri saya yang jadi hari ni kan. Saya just nak cakap, saya memang melihat dia, saya mengidolakan dia. Tak, mungkin saya rindu dia kot. Walaupun kata-kata itu mungkin mustahil untuk Mal dengar kan. Yalah. Tapi tak apa, saya yakin dia bangga dengan saya. Terima kasih Mal Hamka sudi berkongsi rasa dengan kita di Confession Bilik Gelap, dan kita percaya setiap usaha itu akan menemui kejayaannya tanpa kita berhenti berusaha kan. Dan saya juga percaya yang Mal akan berada pada satu tahap yang akan membanggakan arwah ayah tidak lama lagi. InsyaAllah, amin. Dan kita akan doakan semoga apa saja karya yang akan dimunculkan selepas ini membawa Mal Hamka jauh lagi ke depan. Amin. Terima kasih. Dan inilah orang kata apa yang dibuat itu akan memberi manfaat kepada orang ramai juga kan. Sekali lagi terima kasih Mal. Terima kasih bersama dengan kita dalam Confession Bilik Gelap, dan kita jumpa lagi. Terima kasih.